Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpahan kurniaan daripada Allah, kita direzekikan untuk dapat bersama-sama pada hari ini bagi kita meneruskan usaha kita mendalami serta mengamalkan 40 hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang amalan-amalan yang mudah namun pahala yang bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat melimpah ruah. Alhamdulillah, kita sudah berada pada hadis yang ke-28 pada hari ini. Sedikit demi sedikit kita baca satu hari satu hadis, mungkin dua hadis, mungkin dapat kita sampai kepada hadis yang ke-28. Alhamdulillah. Moga-moga daripada hadis-hadis yang telah kita pelajari sebelum ini telah memberi bekas kepada kita di dalam beribadah kepada Allah, menambahkan amalan, dalam masa yang sama membuatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambahkan lagi ketebalan kasihnya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu bersungguh-sungguh memberitahu kepada kita rahsia-rahsia yang diketahui melalui wahyu agar kita mendapat barakah, mendapat kelebihan, mendapat kurniaan tidak terhingga daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, terima kasih kepada baginda Nabi atas segala ini agar kita dapat mempelajarinya dan mengamalkannya, insya-Allah moga beroleh keberkatan di dunia dan akhirat. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan masuk pada hadis yang ke-28. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu ardah di dalam membicarakan tentang kelebihan membaca ayat Al-Kursi, ayatul kursi, membaca ayat kursi yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melalui jalur sanad beliau sehingga sampai kepada Al-Imam Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-28 insya-Allah adalah menceritakan ayat kursi adalah penjaga diri dan pendinding daripada syaitan. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibni Idris Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah ولأم سيدنا أبي هريرة رضي الله عنهما قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فقليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فقليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام
فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. رواه البخاري. Subhanallah, kisah yang mungkin ada di kalangan kita pernah dengar, mungkin juga di kalangan para hadirin pertama kali dengar. Menceritakan kisah yang berlaku di antara Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allahumma ighfir li Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah. Kisah antara beliau dengan seorang pencuri di tengah malam yang mencuri wang zakat. Terjemahan hadis ini daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesilapan Sayyidina Abi Hurairah serta ampunkanlah segala kesilapan yang dilakukan oleh ibu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dan ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mewakilkan saya untuk menjaga zakat bulan Ramadan. Jadi dalam kisah ini, subhanallah, kita pun berada di bulan Ramadan. Kisah ini juga berlaku pada bulan Ramadan pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu ketika dahulu pada bulan Ramadan telah mewakilkan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma fil Sayyidina Abi Hurairah li ummi Sayyidina Abi Hurairah, untuk beliau menjaga wang zakat. Wang zakat masa itu adalah berupa makanan yang dimakan. Makanan apa? Makanan ruji ketika itu, iaitu berupa buah kurma. Okey, sebab orang Arab ketika itu mereka makan buah kurma, itu makanan asasi mereka. Macam kita di Malaysia makan beras, makan nasi. Jadi makanan ruji orang di Madinah ketika itu adalah atam, buah kurma yang menjadi makanan ruji mereka. Dalam masa yang sama, mereka juga makan gandum, makan barley, dibuat sebagai roti. Jadi Nabi SAW pada bulan Ramadan, para sahabat akan bagi zakat. Akan bagi zakat berupa makanan yang merupakan makanan asasi mereka. Jadi bila begitu, ada satu tempat yang semua makanan-makanan itu akan dikumpulkan. Bukan pakai duit lah. Macam kita di Malaysia difatwakan kita pakai duit. Lebih menyendangkan golongan fakir miskin.
Kemudian duit makanan-makanan yang berupa wang zakat pada zaman itu disimpan di satu tempat. Jadi pada waktu malam supaya jangan dicuri, Rasulullah telah meminta Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk berjaga malam. Jadi guard lah istilahnya, jadi orang yang menjaga harta-harta zakat tersebut. Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka ada seorang yang telah mendatangi saya. Lalu dia pun telah mencedok daripada makanan iaitu zakat yang telah dikumpulkan. Waktu malam dia sunyi-sunyi, dia tak perasan Sayyidina Abu Hurairah. Dia datang, dia pun cedok makanan tu. Dia pun cedok untuk bawa lari. Untuk bawa lari. Maka saya telah mengambil dia. Pegang teruslah. Pencuri tengah malam. Lalu Sayyidina Abu Hurairah pun mengambil dia, pegang dia. Dan saya telah berkata, demi Allah, saya betul-betul akan mengangkat kesalahan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berkata, sesungguhnya saya adalah orang yang memerlukan. Saya menanggung keperluan keluarga saya dan saya sangat-sangat berhajat. Kata Presiden Abu Hurairah, tolonglah saya orang susah. Keluarga saya susah, anak-anak saya ramai. Saya tak ada wang, saya ambil ni atas kerana saya terpaksa. Jadi dia pencuri ini memohon agar dilepaskan dan jangan dibawa menghadap baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta jangan ditangkap. Beliau iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, maka saya pun telah melepaskan dia. Maka apabila saya sudah berada dalam waktu pagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu malam tadi? Subhanallah. Nabi tanya terus kepada Sayyidina Abu Hurairah, malam tadi orang yang kamu tangkap tu apa cerita? Katanya tuan-tuan, para sahabat ini mereka hidup dalam bukti bahawa Nabi betul-betul utusan Allah. Mereka hidup dalam bukti sangat jelas bahawa Nabi betul-betul utusan Allah. Orang Yahudi yang tak beriman dengan Nabi, contoh di Madinah, mereka hidup dalam bukti bahawa betul-betul Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi mereka tak nak beriman. Sebab tu berat mereka di akhirat kelak. Sebab mereka tahu kebenaran tetapi mereka menolak kebenaran atas dasar sebab hasad dengki. Para sahabat Nabi SAW, mereka hidup dan menyaksikan bukti-bukti nyata tidak terbantah bahawa Nabi SAW benar-benar merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam kisah ni. Siapa bagi tahu Nabi bahawa Sayyidina Abu Hurairah malam tadi dah tangkap seorang tawanan? Sebab tu, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, para sahabat ini, mereka adalah insan-insan istimewa yang telah Allah Ta'ala pilih untuk melihat secara jelas kebenaran baginda Nabi SAW. Dalam hadis-hadis yang lain, kalau mereka tak ada air, tuan-tuan, apa yang mereka akan buat? Mereka akan bawa mangkuk kosong, bawa bekas kosong, bawa jumpa Nabi, supaya Nabi celupkan tangan. Boleh kata-kata para sahabat semua tahu kisah ni. Asal tak ada je air, pergi jumpa Nabi, minta tolong Nabi sebab Nabi akan celup tangan Nabi. Dalam bekas itu, ketika itu akan memancar air daripada celah-celah jari mulia baginda Nabi SAW. Jadi para sahabat ini, mereka adalah insan yang tak mampu untuk mendustai Nabi SAW. Sebab mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mukjizat jelas-jelas berlaku di hadapan mereka yang semuanya menunjukkan bahawa betul-betul Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hatta orang bukan Islam di Makkah, contoh musyrikin Makkah yang mati dalam keadaan tak beriman kepada Nabi, dalam hati mereka meyakini Nabi adalah utusan terakhir. Tetapi atas dasar kerana dengki, atas dasar kerana saya lebih berpengaruh dari segi kekeluargaan saya, kenapa saya kena tunduk pada Nabi Muhammad? Kalau saya tundukkan Nabi Muhammad, maknanya saya akan terus setuju dengan kekeluargaan Bani Hashim. Saya mungkin daripada keturunan orang lain. Jadi atas rasa dengki, atas rasa bukan kerana mereka tidak percaya pada Nabi, tapi mereka ditutup atas rasa sebab hasad dengki dan bongkak. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga Allah selamatkan kita daripada sifat bongkak. Sebab tu kata guru kami, Fadilatul Syekh Amr Al-Wirdani, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran lebih patut untuk diikuti. Maksud dia, kalaulah kamu mendapati satu kebenaran, jangan malu untuk kata,
itu adalah benar. Jangan, nanti kalau saya sebut benda ni benar, nampak sangat saya ni selama ni salah. Nanti orang kata, Ustaz kata benda ni benar, tapi sebelum ni Ustaz kata yang ni salah. Kalau saya mengaku, nanti orang tahu sebelum ni saya salah. Macam mana saya nak buat? Terus berada dalam kesilapan, semata-mata tak nak orang anggap kita ni kecil. Jangan. Bukan begitu sikap kita. Sikap kita, kita bersama dengan kebenaran di mana saja kebenaran berada. Al-Haqqu, kata guru kami, Fadilatul Syekh Amr Al-Wirdani, Hafizahullah Subhanahu Wa Ta'ala, kata beliau, Al-Haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran lebih patut untuk diikuti. Tinggalkan perasaan kita berdengki dengan orang. Tinggalkan perasaan nanti orang pandang rendah pada kita. Pedulikan semua tu. Kerana kita mahu mencari redha Allah, bukan mencari redha manusia. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita tengok sebagai contoh para ulama kita yang sudah sampai kepada tahap tinggi dalam keilmuan mereka. Kalau mereka tersilap, mereka tidak langsung segan silu kata mereka silap. Tengok Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Suatu beliau di Baghdad, beliau ada pendapat-pendapat fiqh yang dipanggil atau dikenali dalam mazhab kita Al-Qaul Al-Qadim. Pendapat lama. Bila beliau semakin lebih berumur, bila beliau sampai ke Mesir dan beliau telah melihat suasana di Mesir yang agak berbeza dengan Baghdad, kemudian beliau mula mengkaji semula pendapat-pendapat lama beliau, menyebabkan kebanyakan pendapat-pendapat lama beliau itu beliau sudah tidak mempersetujuinya sewaktu beliau di Mesir. Tak setuju dengan pendapat sendiri. Tak setuju dengan pendapat sendiri. Main dulu bagi beliau itulah pandangan-pandangan beliau yang tepat. Tapi kali ini tak, yang tu salah. Bagi Imam Syafi'i tak, pendapat lama tu salah. Apa sikap Imam Syafi'i? Kalau kata pendapat lama salah ni, dah ramai orang pegang ni. Orang dah anggap kita hebat. Orang dah anggap kita sebagai orang alim. Takkan kita kata dulu saya salah. Banyak, kalau satu dua tak apa lagi. Ini banyak pendapat-pendapat beliau yang bagi beliau dulu pendapat-pendapat itu adalah salah. Lalu beliau tukar. Beliau nyatakan kepada masyarakat, dulu saya kata begini, yang tu jangan pegang dah, itu salah. Sewaktu dulu saya berijtihad, bagi saya, faham saya ketika itu, Allah dan Nabi inginkan begini-begini. Rupanya sekarang bagi saya yang tu salah. Sebenarnya dalam firasat saya, dalam ilmu saya, yang Allah inginkan, yang Nabi inginkan, bukan yang tu. Yang ni. Lalu pendapat-pendapat baru beliau dikenali dengan nama Al-Qaul Al-Jadid. Kalau tidak dengan sebab takwa yang tinggi kepada Allah, tak akan mampu Imam Syafi'i untuk menukar mazhabnya. Daripada pandangan lama, Al-Qaul Al-Qadim, kepada pandangan baru yang dikenali dalam mazhab kita sebagai Al-Qaul Al-Jadid, pandangan baru. Sebab apa? Sebab orang akan bertikai. Alah, macam mana ni? Kalau satu dua mungkin tak apa, ini banyak ni. Masalah-masalah sebelum ni dari fatwa kawan dah pegang, tiba rupanya salah. Apa? Mungkin orang akan bertikai Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tak peduli. Biarlah orang kata. Biarlah macam mana sekalipun. Kerana apa? Al-Haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran lebih patut untuk diikuti. Bukan nak jaga perasaan. Bukan nak jaga status. Bukan nak jaga kedudukan kita pada mata orang. Tak. Yang kita kena lakukan, berpegang dengan kebenaran walaupun kita satu ketika dahulu berbeza dengan apa yang kita pegang hari ini, mungkin orang boleh bertikai kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, jangan malu. Jangan malu untuk kita bersama dengan kebenaran. Walaupun mungkin kita terpaksa protes pandangan lama kita. Saya sendiri latih supaya jadi seperti itu. Kadang-kadang malu tuan-tuan. Allah tersilap punya. Nak cakap tersilap, malu. Tapi kalau kita tak sebut, nanya kita ke akhirat kelak. Makanya pedulilah. Tapi nak sampai ke situ, sampai ke hari ni, kadang-kadang berperang tu tuan-tuan. Tak payah banyak-banyak cerita lah. Contoh kalau kita jadi imam, rupa-rupanya sedang kita jadi imam tu baru kita perasan kita tak berwudu. Itu contoh yang sangat senang. Itu pun susah hati tu. Saya sendiri banyak pengalaman. Dah tua-tua ni lupa pula. Ada dulu sekali tu, semayang di rumah saya, di surau rumah saya. Saya sekarang ni, ibu ayah saya tinggal di Bukit Sentosa. Jalan Teliport, beritahu lah siap-siap. Nanti kalau dah habis COVID nanti boleh datang ziarah.
di Bukit Sentosa, Selangor, Rawang. Jadi di surau Taman Telipot tu, Telipot Azura lagi namanya, dahsyat tempat saya. Telipot Azura. Ketika saya jadi imam sekali tu, semayang Zuhur atau semayang Asar, saya terlupa. Tengok lupa dah kan. Zuhur ke Asar, syakar rawi. Perawi tak pasti mana satu yang berlaku. Jadi orang minta saya semayang jadi imam, okeylah. Di rakaat yang keberapa? Di rakaat pertama atau rakaat kedua? Lupa lagi tu. Saya baru teringat, saya rupanya belum berwuduk lagi. Ni tengah jadi imam ni tuan-tuan. Tengah jadi imam, tiba-tiba terlupa di rakaat yang keberapa. Oh, berperang betul perasaan hati. Kalau keluar terus, malu ni. Nanti orang kata terkentut lah, apalah. Mula dah mikir-mikir. Tapi kalau teruskan semayang, memang orang tak tahu. Tapi apa saya nak jawab dengan Allah? Menipu orang dalam semayang pula tu. Berat hati juga sebenarnya tu ketika tu. Mungkin ada juga yang pernah mengalami situasi seperti saya. Lah kali berhenti semayang terus. Bila berhenti semayang, baru ambil uduk. Pergi ke belakang ambil uduk. Saya mula dengan saya menjadi imam, saya berakhir sebagai makmum dalam semayang yang sama. Habis semayang orang tanya, kenapa Ustaz? Saya kata minta maaf tuan-tuan, saya terlupa berwuduk. Kena sebut kata tu, jadi dia ingat melepas tengah semayang, satu aib yang seterusnya. Saya terlupa berwuduk. Di tengah semayang baru teringat. Dan datang pada rumah tadi tak berwuduk lagi. Susah tuan-tuan nak apa, kita nak jaga diri kita supaya tetap dengan kebenaran. Baik. Merujuk balik kepada kisah kita dalam hadis ini. Sayyiduna Abu Hurairah betul-betul melihat bukti nyata Nabi SAW itu betul-betul utusan Allah. Nabi tanya, malam tadi apa cerita? Siapa bagi tahu Nabi? Tak lain tak bukan. Jawapannya adalah Allah. Tak ada jawapan lain. Allah. Sebab Nabi utusan Allah. Nabi wakil kepada Allah dalam menyatakan kebenaran. Jadi Allah yang mewahyukan pada Nabi. Nabi tanya pada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu malam tadi? Beliau telah berkata, siapa yang berkata ni? Sayyidina Abu Hurairah. Saya telah berkata, kata Sayyidina Abu Hurairah, saya kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, dia telah mengadu tentang keperluan yang bersangkutan dan bebanan tanggungjawabnya kepada keluarga. Maksudnya Rasulullah malam tadi saya dah tangkap dia dah, tapi dia mengadu, dia kata dia susah, keluarga dia susah, dia terdesak. Maka saya telah kasihan kepada dia. Saya telah kasihan kepadanya, lalu saya telah membiarkan dia pergi. Baginda telah bersabda, sesungguhnya dia telah menipu anda dan dia akan datang lagi. Ya Allah, tuan-tuan, kalau kita hayati dan kita cuba menyelami, memang para sahabat tak mampu mendustai Nabi. Bukan tahu benda yang telah berlaku yang orang tak tahu. Bagi tahu pula apa yang bakal berlaku. Bagi tahu pula apa yang bakal berlaku. Nabi kata, dia tipu kamu semalam, wahai Abu Hurairah. Malam ni dia akan datang lagi. Macam mana Nabi boleh bagi tahu malam ni dia akan datang lagi? Maknanya memang wahyu daripada Allah Ta'ala. Bila kita baca hadis-hadis seperti ini, tuan-tuan, makin kita pun sampai satu tahap, ya Allah, macam mana kita nak dustakan Nabi? Macam mana kita tak nak percaya Nabi ni utusan Allah? Macam mana Nabi boleh tahu? Contoh, saya ingat sekarang ni apa yang disebut oleh Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqaq Al-Hasani. Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqaq Al-Hasani, dulu kami menadah kitab dengan beliau di Masjid Al-Azhar di Ruwaq Al-Atrak. Saya dulu ikut kelas Syekh Jamal, tapi akhirnya kelas dia bertembung. Kelas saya ikut Syekh Jamal dengan Syekh Said Shaltun. Mula-mula kelas tak bertembung, okeylah, kelas tak laki. Tiba-tiba kelas bertembung hari yang sama. Akhirnya saya tak tahu nak buat macam mana, mana boleh belah dua kan. Akhirnya saya cenderung, saya lebih cenderung pada fiqah untuk menguasai fiqah dan juga usul fiqh. Akhirnya saya ikut kelas fiqah. Dan juga usul fiqh. Terpaksa tak ikut kelas Syekh Jamal Faruq. Sahabat saya Ustaz Afifi Abdullah, salah seorang tenaga pengajar di Ruwaq Jawi, beliau juga jadi begitu sebab beliau pun ikut kelas dua-dua. Kelas Syekh Said pun ikut, kelas Syekh Jamal pun ikut. Akhirnya beliau pula lebih cenderung untuk menguasai kitab akidah. Akhirnya beliau pilih Syekh Jamal Faruq. Kami datang ke Masjid Azhar sama-sama. Sampai kelas, si kawan ni ke sini, saya pula di tempat lain. Hari ini Ustaz Afifi Abdullah sedang menyiapkan tesis master beliau dalam bidang lughah
Dan beliau adalah murid kanan Fadilatul Syekh Jamal bin Faruq Ad-Daqqaq Al-Hasani, guru besar kami dalam bidang akidah di Mesir. Okey, balik kepada cerita Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqaq Al-Hasani. Syekh Jamal ketika menghuraikan perbahasan akidah, beliau pernah timbulkan kepada kami satu kenyataan yang menarik. Mungkin tuan-tuan kali pertama dengar. Mungkin pernah dengar, tapi saya rasa rata-rata kali pertama dengar. Dan saya pun teringat sekarang ni, subhanallah. Jadi kata Syekh Jamal Faruq, Nabi ni betul-betul utusan Allah. Sebab banyak buktilah. Antara yang disebut Syekh Jamal Faruq adalah penurunan surah Lahab. Iaitu ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada kaum kerabat Nabi, ketika Nabi kumpul kaum kerabat Nabi daripada kekeluargaan baginda Nabi di Bukit Safa, tempat kita mula sa'i tu. Di atas Bukit Safa tu Nabi panggil ahli keluarga Nabi untuk berkumpul di situ. Kemudian Nabi tanya kepada mereka, kalau saya kata, masa tu memang tak ada bangunan-bangunan, jadi memang nampak kawasan padang pasir, rumah-rumah orang semuanya tidaklah tinggi-tinggi macam hari ni. Jadi memang daripada jauh boleh nampak kawasan padang pasir. Kata Nabi, di hujung sana tu, di padang pasir tu, memang tak ada orang lah. Nampak di jauh memang kosong. Kalau saya kata sekarang ni ada tentera yang sedang bergerak menuju ke Mekah untuk menyerang Mekah, kamu percaya atau tidak? Maknanya Nabi nak ambil sikap mereka dahulu. Maknanya kalau saya sebut benda yang kamu lihat tak macam saya sebut, kamu nak percaya cakap saya atau kamu nak percaya mata kamu? Nabi kata sekarang cuba tengok di sana, tak ada orang. Saya kata sekarang ada orang yang sedang berhimpun tentera nak datang serang Mekah. Kamu percaya siapa? Oh, itu kalau itu memang Nabi nak ambil betul daripada mereka sikap mereka. Mereka nak percaya mata mereka atau nak percaya cakap Nabi? Apa kata mereka? Kami percaya cakap kamu. Kami akan dustakan mata kami sebab kamu tidak pernah menipu. Daripada kecil sampai Nabi wafat, tak pernah sekali pun Nabi menipu. Jadi mereka panggil Nabi ni Al-Amin. Akhirnya mereka kata, kami percaya kamu. Walaupun mata kami, mana ada orang? Sebab kalau tentera mesti ada bukti. Sama dia nampak daripada jauh orang, susuk orang tu, atau nampak asap berkepul-kepul. Asap bukan asap debu padang pasir naik sebab mereka akan datang dengan kuda. Jadi dengan kuda ni, bila kuda hentak padang pasir, dia punya debu akan naik. Ni elok je, tak nampak apa, memang tak ada. Tapi mereka kata, kami percaya kamu Rasulullah. Kami percaya kamu wahai Muhammad. Lalu Nabi pun menyampaikan risalah Islam. Inni Rasulullah. Saya adalah utusan Allah, begian. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Nak terjemah pun jadi tak sampai hati. Dia kata sial kamu. Allah nak sambung pun jadi tak lepas saya. Okey, tak apalah. Dia cakap benda tak elok tentang Nabi. Akhirnya Allah SWT, siapa ni? Bapa saudara Nabi ni. Bapa saudara Nabi betul. Bapa saudara betul. Abu Lahab ni, bapa saudara Nabi. Banyak orang salah faham. Orangnya Abu Jahal pun bapa saudara Nabi. Abu Jahal bukan daripada kekeluargaan Bani Hashim. Abu Jahal daripada kekeluargaan lain. Banu Makhzum. Kalau tak silap saya daripada Banu Makhzum. Rasulullah daripada Banu Hashim. Walaupun di atas tu datuk nenek moyang mereka adalah sama. Iaitu Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib, naik ke atas tu semuanya sama. Tapi bawah-bawah ni, ini keluarga ni, ni keluarga ni. Tapi daripada kekeluargaan yang punca tipe sama juga, keluarga Quraisy. Jadi bapa saudara Nabi ni, dia marah sangat sampai dia ucap ucapan yang melampau pada Nabi. Ucapan yang kita nak terjemah pun tak tergamak untuk kita sebut pada hak baginda Nabi yang sangat mulia. Lalu akhirnya Allah Ta'ala turunkan surah Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Allah Ta'ala cela Abu Lahab yang merupakan bapa saudara Nabi terus. Satu adik-beradik dengan ayah kandung Nabi. Memang bapa saudara betul. Sedangkan Abu Lahab inilah orang antara yang sangat gembira sewaktu kelahiran Nabi. Anak saudara sendiri.
Anak saudara sendiri. Nak pula adik baru meninggal, tiba-tiba dikurniakan zuriat. Sebab bapa Nabi kan meninggal dunia di Madinah pada zaman itu, di Yasrib. Jadi Abu Lahab sangat gembira sehingga dia bebaskan seorang hamba. Dia bebaskan hamba dia, Suwaibah. Dia bebaskan kerana gembira sangat. Oh, bebaskan hamba ni tuan-tuan, macam istilah kita pada hari ini, kereta Mercedes kita tu, kita bagi hadiah kat orang. Mahal satu hamba ni. Hamba ni mahal, dia adalah harta. Kita beli dia, kita boleh jual dia. Ini bebaskan kamu jadi orang merdeka. Tak ada siapa boleh beli kamu dah. Ini maknanya kita seumpama tuan-tuan, mudah kita bersama hari ni lah. Seumpama tuan-tuan maknanya ada kereta mewah bagi pada orang miskin. Ambil lah. Bukan senang tuan-tuan. Dia bebaskan, dia buat benda yang memang susah sebenarnya. Bebaskan hamba kerana gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Sayangnya dia pada baginda Nabi. Tapi bila sampai pada Nabi sebut saya utusan Allah, dia tak setuju, dia maki baginda Nabi SAW sehingga Allah turun surah Lahab. Ya Allah, panjang pula hari ni. Kita tak habis baca hadis lagi ni. Tak apalah, mana yang rezeki tuan-tuan lah tu. Apa yang saya teringat daripada belajar bersyekh, kok teringat kita kongsi. Sebab semua benda-benda yang baik untuk jadi tatapan kita. Lalu turunlah surah Masad, surah Lahab pula. Surah Masad, maafkan saya. Surah Masad, bukan surah Lahab, surah Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bila turun surah ini, apa yang Allah Ta'ala sebut surah ini? Allah sebut Abu Lahab akan masuk api neraka, isterinya juga akan masuk api neraka. Maknanya Nabi, dengan sebab surah ini, Nabi bagi tahu kepada semua yang bapa saudara Nabi ini akan mati sebagai musyrik, tak akan beriman dengan Nabi, di akhirat kelak akan diazab dalam neraka Allah. Sama dengan isterinya. Maksud dia Nabi bagi tahu perkara ghaib. Kata Syekh Jamal Faruq Ad-Daqaq Al-Hasani, kalaulah Nabi ini bukan utusan Allah, dalam keadaan orang musyrik memang cari peluang nak dustakan Nabi. Masa tu orang musyrikin Mekah memang cari peluang nak dustakan Nabi. Kalaulah bukan Nabi ni sebut apa yang Allah sebut, memang Nabi reka-reka lah. Dan dalam keadaan orang sedang mencari-cari peluang untuk dustakan Nabi masa tu, kalau bukan kerana itu, nescaya Abu Lahab kata, kamu kata apa? Saya tak beriman Okey, saya beriman sekarang. Nak kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia nak dustakan Nabi, dia boleh kata begitu. Kamu kata saya mati sebagai kafir kan? Kamu kata saya tak akan masuk Islam kan? Okey, saya masuk Islam sekarang. Kamu kata saya tak masuk Islam, sekarang saya nak masuk Islam. Maknanya, kalaulah Nabi bukan utusan Allah, nescaya Abu Lahab akan ambil peluang ini untuk bagi tahu kepada orang ramai. Tengok, dia kata aku tak masuk Islam. Aku masuk Islam sekarang. Tengok macam mana dia kata aku tak masuk Islam, sedangkan aku masuk Islam. Boleh je cari dalil untuk buktikan yang Nabi bukan bercakap benar. Tapi, oleh kerana sabdaan Nabi ni wahyu daripada Allah Ta'ala, akhirnya Abu Lahab pun tak terfikir nak buat cara tu. Katanya Syekh Jamal Faruq, kerana Allah ni adalah qahir fauqa ibadi. Allah adalah Tuhan yang sangat gagah menguasai hamba-hambanya. Kalau Allah nak perkara tu, tak ada siapa boleh lawan. Subhanallah. Yang ni maklumat ni saya dengar memang daripada mulut Syekh Jamal Faruq, dan saya tak pernah dengar daripada mulut masyayikh lain. Subhanallah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, mungkin tak pernah dengar. Tapi nak katanya, Nabi ni bila sabda memang betul. Sebab apa? Sebab semuanya wahyu daripada Allah. Kita yakin walaupun kita tak pernah tengok, kita tak sezaman dengan Nabi, tetapi kita meyakini dengan kisah-kisah seperti ini. Macam mana Nabi boleh kata apa yang bakal berlaku kalau bukan daripada wahyu Allah SWT. Bahkan kawan-kawan kita yang bukan Islam pun, kalau mereka didedahkan dengan kisah seperti ini, mereka juga akan berfikir. Kalau mereka mahu mencari kebenaran, apa jawapan? Nabi ni tukang tilik. Tahu benda akan datang sebab ada syaitan beritahu. Tukang tilik ni, bomoh ni, dia ada mantra-mantra dia. Dia geling-geling kepala ke apa ke, jadi cara-cara dia pasang colok lah apa ni, itu gaya seorang tukang tilik. Bomoh, tok bomoh. Nabi ada buat begitu tak? Bahkan ucapan Nabi bukan ucapan yang tak difahami, semuanya jelas. Baik, kalau kita tanya pada kawan-kawan kita yang bukan Islam, Nabi tahu macam mana? Apa jawapan kamu? Tak ada jawab. Mereka satu jawapan. Allah beritahu. Tuhan beritahu.
Sebab tu semakin kita belajar, semakin kuat iman kita. Walaupun kita kalau kita tak tahu kisah begini pun kita akan yakin Nabi SAW. Namun dengan kita mempelajari ilmu, semakin kuat kita kepada keyakinan yang kita sedang berada ini dalam agama Islam ni betul-betul adalah agama yang datang daripada Tuhan semesta alam. Ya Allah, matikan kami ya Allah sebagai seorang Muslim dan jadikan hidup kami sebagai Muslim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, iaitu teruskan ya Allah kami berada dalam jalan yang lurus sehingga kami mati dalam keadaan kami tidak mensyirikkan kamu, sehingga kami di akhirat kelak Nabi yang tarik tangan kami masuk ke syurga Allah bersama dengan Nabi SAW. Allahumma amin. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya dia telah menipu anda dan dia akan datang lagi. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Kata beliau, maka saya telah mengetahui, iaitu sangat meyakini, bahawa dia pencuri malam tu, yang curi makanan zakat tu, bahawa dia akan datang lagi. Kerana apa? Kerana sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia akan datang lagi. Tak ada je sahabat, betul ke Nabi ni? Tak ada. Sahabat tak begitu. Mereka sangat percaya Nabi. Mereka lebih percaya Nabi, percaya diri mereka. Bukan takat para sahabat. Musyrikin Mekah pun begitu sebenarnya. Mereka percaya lagi cakap Nabi daripada apa yang mereka tengok depan mata mereka. Tapi atas dasar kerana hasad, atas dasar kerana nak jaga status, rasa terhina kalau berada di bawah Nabi, sedangkan mereka dulunya pembesar-pembesar di kalangan musyrikin Makkah, akhirnya mereka tidak mengikut kebenaran. Sedangkan al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran sepatutnya lebih patut untuk diikuti. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, saya telah mengintipnya pada malam seterusnya, malam kedua. Lalu saya telah mendapati dia telah datang mencedok daripada makanan. Datang lagi, curi makanan. Lantas saya telah mengambilnya, Sayyidina Abu Hurairah tangkap, pegang dia. Lalu saya telah berkata, saya benar-benar akan mengangkat kesalahan anda, kesalahan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, kali ini tak ada maaf lah. Semalam dah janji tak nak datang, menipu pula tu, datang lagi, curi lagi. Kali ni takkan lepas. Dia telah berkata, lepaskan saya, kerana sesungguhnya saya adalah orang yang memerlukan dan saya menanggung keperluan keluarga saya. Saya tidak akan kembali lagi. Janji tolonglah saya, lepaskanlah saya. Memang saya orang susah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, lalu saya telah kesian kepada dia. Katanya, tuan-tuan, para sahabat dididik oleh Nabi sayang kepada makhluk Allah. Sebab tu kita belajar bila kita belajar hadis dengan para guru kita, hadis yang akan mula-mula diperdengarkan kepada kita adalah dipanggil sebagai al-hadis al-musalsal bil awwaliyah, hadisul rahmah. Iaitu hadis yang berbunyi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama'. Orang yang sayang menyayangi, yang kasih belas, akan disayangi oleh Tuhan yang maha mengasihi. Kasihilah apa saja yang berada di atas bumi, kasihilah siapa saja berada di atas muka bumi. Di langit sayang kepada kamu, iaitu para malaikat Allah yang tinggal di langit akan sayang kepada orang yang saling sayang menyayangi. Kalau malaikat dah sayang, apa maksud dia? Allah sayang. Sebab malaikat tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Jadi, Sayyidina Abu Hurairah kesian. Walaupun semalam dah lepas. Nak katanya, ini jiwa yang dididik oleh Nabi dalam peribadi para sahabat. Sebab kalau kita tengok sejarah para sahabat, mereka orang bengis. Orang yang tinggal di padang pasir, orang kasar. Bayangkan anak sendiri pun tergamak bunuh. Anak perempuan sendiri tanam hidup-hidup. Maknanya brutal lah masyarakat Arab ni. Tapi bila sampai hidayah Islam, Nabi didik jiwa mereka sehingga mereka menjadi manusia yang sangat bersikap penyayang, bersikap memaafkan orang walaupun orang itu silap kepada mereka. Tengok Sayyidina Abu Hurairah, beliau memaafkan orang tadi. Kalau Nabi fikir tuan-tuan, kenapa Sayyidina Abu Hurairah maafkan? Sedangkan Nabi dah kata pagi tadi, dia penipu. Adakah Sayyidina Abu Hurairah tak percaya cakap Nabi? Tak. Sayyidina Abu Hurairah percaya cakap Nabi. Maknanya malam pertama tu dia menipu. Tapi mungkin malam kedua dia tak tipu dah. Semalam dia memang tak perlukan.
Tapi kali ini dia jatuh miskin, dia datang betul-betul dalam keadaan dia adalah memerlukan. Bukan Sayyidina Abu Hurairah tak percaya cakap Nabi. Sebab Nabi dah kata, wahwa kazub, dia pembohong besar. Dia tipu. Dia telah menipu kamu. Tetapi oleh kerana peristiwanya berbeza. Semalam memang dia menipu, tapi tak mustahil. Hari ini dia tak menipu, dia jatuh miskin betul. Lalu dia terdesak untuk mengambil dan mencuri harta zakat. Lalu Sayyidina Abu Hurairah kesian kepadanya, lantas kata Sayyidina Abu Hurairah, saya pun telah melepaskan dia pergi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Okey. Baik, kita sambung tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allahumma ighfir li Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Maka saya pun telah berkata, maafkan saya, terjemahnya, maka saya pun telah berada di dalam waktu pagi. Cerita berlaku pada waktu malam. Boleh tutup pintu, takut apa? Takut ganggu jiran. Okey. Maka saya pun telah berada di dalam waktu pagi. Maka keesokan paginya, Sayyidina Abu Hurairah telah bertemu dengan baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada saya, kata Sayyidina Abu Hurairah. Apa sabdaan Nabi? Wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawanan anda? Malam tadi pun cerita. Yang kamu tangkap tu, kamu lepas tu. Apa cerita? Nabi bagi tahu, tanya lagi. Malam tadi pun kamu dah tangkap, tapi kamu lepaskan. Betul bagi tawanan dah kamu tangkap. Apa cerita? Subhanallah. Nabi tahu bahawa berlaku begini-begini. Bukan Nabi intip Sayyidina Abu Hurairah. Tapi Nabi tahu sebab Allah bagi tahu. Saya telah berkata, wahai Rasulullah, dia telah mengadu keperluan yang bersangatan dan bebanan tanggungjawabnya kepada keluarga. Maka saya telah kasihan kepadanya, lalu saya telah membiarkan dia pergi. Saya nak cerita betul-betul kepada Nabi apa yang berlaku. Lalu baginda telah bersabda, sesungguhnya dia telah menipu anda dan dia akan datang lagi. Ya Allah. Rupanya malam tadi pun dia tipu Sayyidina Abu Hurairah. Yang mencuri itu menipu Sayyidina Abu Hurairah. Dan Nabi beritahu, dia tipu kamu, wahai Abu Hurairah. Dia tak perlukan pun. Dia bukan orang susah. Dan dia akan datang lagi malam ni. Ni pencuri tegar ni. Tak kira kena tangkap dah 2 kali pun datang lagi. Dan Nabi kata dia akan datang lagi. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya telah mengintipnya pada malam seterusnya, itu malam yang ketiga, untuk kali yang ketiga. Malam yang ketiga. Lalu dia telah datang mencedok daripada makanan. Macam perangai sama. Tiap-tiap hari, tengok orang tak ada, cedok makanan. Dia telah mencedok daripada makanan, maka saya telah mengambilnya. Saya nak tangkap kali ini. Lantas saya telah berkata, saya benar-benar akan mengangkat kesalahan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang terakhir. Dah tak ada maaf bagimu lah istilahnya. Ini adalah yang terakhir. Setelah 3 kali kamu menyangka yang kamu tidak akan kembali. Lalu kemudian kamu datang lagi. Kamu kata kamu tak datang. Tapi akhirnya ini datang. Ini kali ketiga kamu datang. Dia telah berkata, bila orang tadi tengok Sayyidina Abu Hurairah, memang kali ini tak akan lepaskan. Memang Sayyidina Abu Hurairah bulat hati untuk tangkap dia dan bawa dia kepada baginda Nabi SAW. Lalu orang tadi kata apa? Dia telah berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah, lepaskanlah saya akan mengajar anda kalimat-kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepada anda disebabkannya. Saya nak ajar kamu, lepaskan saya. Kalau kamu lepaskan saya ajar kamu satu benda yang kalau kamu buat, kamu akan dapat manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pencuri ni orang alim ke? Kan? Saya nak ajar Sayyidina Abu Hurairah pula. Sedangkan Sayyidina Abu Hurairah sahabat Nabi besar. Dengar macam-macam dari Nabi. Tiba-tiba dia pula, entah siapa dia ni, dah lah pencuri. Tiba-tiba dia kata dia ada satu ilmu, kalau kamu amal begian, kamu akan dapat manfaat daripada Allah begian. Dia kata dia nak ajar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Abu Hurairah lepaskan dia. Saya telah berkata, apakah dia? Okeylah, saya lepaskan kamu. Apa benda yang kamu nak ajar saya? Maknanya, dalam jiwa para sahabat ni, kalau mereka tahu satu maklumat berkait dengan Allah, mereka nak sangat. Tamak haloba, tuan-tuan. Tamak haloba dalam menuntut ilmu. Sebab tu kata para ulama', 2 orang yang dia ini akan tamak haloba. Tak habis-habis haloba dia.
Dia tak akan berhenti tamak dia. Talibu al-ilmi wa talibud dunya. Orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari dunia. Dua orang ni tak akan berhenti tamak dia. Orang yang menuntut ilmu, dia tak cukup baca satu kitab, mana boleh Ustaz, satu kitabnya nak lagi tamak. Tak nak berhenti. Tak ada istilah cukup kot belajar satu, ada. Itu bukan talibul ilmi, itu sekadar nak tahu sikit-sikit. Tapi kalau betul dia mencari ilmu, penjejak ilmu, tak kira dia. Asal ada saja maklumat, ada saja pengajian, dia nak ikut. Sebab dia memang gila kepada ilmu. Dia pencari ilmu. Sama juga dengan satu orang pencari dunia. Adakah dia puas kalau dia memang mengejar dunia, pencari dunia, bukan sekadar ambil untuk keperluan atau sekadar boleh bantu orang. Tak, dia memang gila ke dunia. Dia memang tamak kepada dunia. Dia tak akan berhenti. Dah dapat 2 juta, nak 3 juta. Dah dapat 3 juta, nak 4 juta. Dapat 4 juta, nak 10 juta. Dapat 10 juta, nak 1 bilion. Dapat 1 bilion, nak 10 bilion. Dia tak akan berhenti. Sampai Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran Al-Karim, Alhaakumut takatsur. Kamu akan dilalaikan, kamu telah dilalaikan dengan perasaan nak banyak dunia. Sampai bila kamu akan berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga akhirnya kamu menziarahi kubur. Iaitu setelah kamu mati, masa tu kamu dah tengok hakikat dunia macam mana, sebab kamu dah berada di alam akhirat, dah berada di alam barzah. Ketika itu baru kamu berhenti. Kalau macam ni saya tak nak dunia, saya nak akhirat. Tapi dah rugi sebab sudah mati. Jadi dua orang yang akan gila nak cari dan tak puas-puas. Pertama pencari dunia, yang kedua pencari ilmu. Para sahabat mereka pencari ilmu. Mereka walaupun mereka boleh je kamu siapa, adalah pencuri. Buat apa? Saya sebagai sahabat Nabi nak belajar dengan kamu. Bukanlah. Boleh je nak cakap begitu. Saya ada Nabi, boleh tanya terus Nabi, siapa kamu? Tapi para sahabat tak begitu. Asal mereka dapat peluang, walau daripada siapa pun mereka nak belajar. Sebab tu kita biasa dengar Nabi SAW pernah menyatakan, Al-hikmah dalatul mu'min. Hikmah ni, maknanya ilmu ni adalah barang cicir seorang mukmin. Kalau dia dapat, saya tak tahulah benda ni. Umpama sebenarnya barang tu barang milik dia, tiba-tiba hilang. Cicir macam ni, tasbih ni. Saya mencari 2-3 hari, mana pergi tasbih saya? Susah hati saya. Tasbih ni hadiah daripada Ustaz Azrul, daripada Melaka kepada saya tahun 2012. Dia jadi kawan karib saya. Sampai terfikir saya, kalau saya mati nanti, saya nak suruh dia duduk sebelah saya. Dia tak tahu lah, dia nak duduk tidak kan. Mencari kelang kabut saya. Tiba-tiba rupanya ada di sini, di atas meja dia. Saya setiap hari datang sini, tapi tak terfikir nak cari. Tanya orang tu, tanya orang ni, masuk pejabat, tak jumpa-jumpa. Maknanya, kita hilang mana barang saya duduk cari-cari, kita tekan rasa. Barang kita, tapi hilang. Bila kita jumpa, kita rasa macam mana? Sonok. Maka begitulah hikmah. Nabi kata, al-hikmatu dalatul mu'min. Barang hikmah ni, ilmu pengetahuan ni, benda-benda yang bermanfaat ini adalah merupakan barang tercicir kaum mukmin. Seorang mukmin dia tercicir barang tu. Macam tadi, macam kisah ni. Macam mana saya tak tahu sedangkan kamu tahu? Ini milik saya. Bagi tahu kepada saya. Sebab saya nak ambil balik barang saya. Seakan-akannya begitu. Jadi, para sahabat ini mereka akan tamak mencari ilmu walau daripada apa sumber sekalipun. Sebab tu kita dalam Islam belajar. Kita akan belajar walau dengan siapa saja. Kita akan mengambil manfaat walau dengan siapa saja. Kerana manfaat itu adalah milik kita. Cuma sama ada kita tahu atau tidak tahu. Kalau kita tidak tahu sebenarnya itu milik kita yang tercicir, yang hilang, maka kita kena cari dan kita kena dapatkan semula. Jadi Sayyidina Abu Hurairah kata, apa dia? Baik, saya lepaskan kamu. Apakah dia benda yang kalau saya laksanakan, saya dapat manfaat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, dia, si lelaki tadi, bila Sayyidina Abu Hurairah nak lepaskan dia, dengan syarat kena bagi tahu apa benda maklumat itu. Lalu lelaki tadi telah berkata, apabila kamu telah menuju ke tempat pembaringanmu, iaitu pada waktu malam, bila kita dah bergerak ke katil tu, nak tidur dah masuk bilik, nak tidur, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sehingga kamu selesai membaca ayat tersebut. Mari kita baca ayat kursi.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat kursi yang kita alhamdulillah kata-kata kaum muslimin mengetahuinya dan mengamalkannya setiap hari. Jadi kata orang tadi, apabila kamu telah menuju ke tempat pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi sehingga kamu selesai membaca ayat tersebut. Kenapa? Kerana sesungguhnya benar-benar akan berterusan wujudnya satu penjaga daripada Allah. Maksudnya Allah Ta'ala akan utuskan seorang untuk menjaga kita. Malaikat mungkin. Allah menjadikan ada satu makhluk yang akan jaga kita. Malaikat lah kalau ikut faham kita. Allah akan pastikan ada yang bertugas menjaga kita. Kata orang tadi, sesungguhnya benar-benar akan berterusan wujudnya satu penjaga daripada Allah yang akan memeliharamu sepanjang malam. Kamu baca masa nak tidur tu, sepanjang kamu tidur sampai ke pagi, tak akan ada benda-benda tak elok berlaku pada kamu. Sebab ada yang menjaga kamu. Maksudnya Allah Ta'ala pastikan kamu akan selamat pada malam itu dan syaitan benar-benar tidak akan dapat mendekatimu. Sehinggalah kamu berada di dalam waktu pagi. Maksudnya baca semasa nak tidur, sepanjang malam Allah Ta'ala akan jaga kamu. Sebab tu kita tengok para ulama' kita minta kita dalam zikir-zikir, kalau kita tengok dalam wirid-wirid tarikat yang kita dapat daripada para guru, tak akan lepas daripada ayat kursi. Bacaan pada waktu pagi, bacaan pada waktu malam, tak akan lepas daripada membaca ayat kursi. Mesti ada ayat kursi. Sebab Allah Ta'ala menjadikan ayat kursi ini sebagai penjaga kita. Penjaga kita daripada sebarang benda-benda yang tidak elok. Bahkan syaitan pun tak akan dapat mendekati kita. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka saya pun telah membiarkan dia pergi, lalu saya pun telah berada di dalam waktu pagi. Maknanya Sayyidina Abu Hurairah lepaskan orang tadi, dan akhirnya orang bila sampai pada waktu pagi, maka Sayyidina Abu Hurairah telah bertemu dengan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW telah bersabda kepada saya, apakah yang telah dilakukan oleh tawanan anda malam tadi? Malam tadi apa kes? Aku bahasa orang KL lah. Apa kes malam tadi? Apa cerita? Saya telah berkata, kata Sayyidina Abu Hurairah, wahai Rasulullah, dia telah menyangka. Orang tu, dia kata, dia sangka, dia bagi tahu bahawa sesungguhnya dia telah mengajarkan saya kalimat-kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepada saya disebabkannya. Dia menyangka yang dia telah mengajar saya beberapa kalimat yang Allah akan bagi manfaat kepada saya kalau saya membacanya, mengamalkannya. Lantas saya telah membiarkan dia pergi. Baginda telah bersabda, apakah ia? Apa benda kalimah-kalimah yang dia kata benda tu bermanfaat tu? Apa dia? Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah, saya telah berkata, dia telah berkata kepada saya, apabila kamu telah menuju ke tempat pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi dari awalnya sehingga kamu menghabiskan ayat kursi, iaitu ayat yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sehingga tamat. Dia telah berkata kepada saya, kata Sayyidina Abu Hurairah, orang tadi beritahu kepada saya, akan berterusan wujudnya satu penjaga daripada Allah yang akan memeliharamu dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sehinggalah kamu berada di dalam waktu pagi. Kata perawi hadis, mereka iaitu para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersungguh-sungguh sekali terhadap kebaikan. Jadi para ulama yang meriwayatkan hadis ni bagi tahu kenapa yang Sayyidina Abu Hurairah boleh lepaskan tu. Sebab apa? Sebab mereka ni, para sahabat ni, mereka adalah merupakan generasi paling baik selepas para Nabi. Mereka ini ada satu sifat, iaitu mereka akan sangat tamak haloba terhadap kebaikan. Mereka akan bersungguh-sungguh untuk dapatkan kebaikan walau dari apa sudut sekalipun. Sebab itu tidak hairan Sayyidina Abu Hurairah lepaskan orang tadi. Sedangkan beliau boleh terus mendapat manfaat daripada Nabi.
Tak perlu dapatkan manfaat dari orang lain. Namun sikap para sahabat ni, mereka adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh sekali terhadap kebaikan. Maka inilah punca mengapa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allahumma fili Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, kenapa beliau melepaskan orang yang ditangkap pada malam yang ketiga tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya dia telah berkata benar kepada anda. Kata Nabi, kali ini dia cakap betul. Kali pertama dia kata dia susahlah, keluarga dia susahlah, itu tipu. Malam kedua dia cakap dia susahlah, keluarga susahlah, dia memerlukan, itu tipu. Tapi kali ini, masa dia ajar kamu kalimat ayat kursi ini akan menyebabkan kamu dijaga Allah, sepanjang malam kamu tidak akan diganggu syaitan. Yang ni dia cakap betul. Maksudnya dia ni memang bukan orang sebarangan. Dia memang tahu rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi kata kepada Sayyidina Abu Hurairah, sesungguhnya dia telah berkata benar kepada anda dalam keadaan dia adalah yang kuat menipu. Kali ini dia cakap betul. Sedangkan dia tu sebenarnya adalah paling kuat menipu. Maksudnya dia ni bukan orang baik. Dia ni memang kaki penipu. Memang bila cakap tak boleh percaya. Tapi kali ni dia cakap betul dengan kamu. Lalu kata Nabi SAW, adakah anda tahu siapakah yang anda berbicara dengannya semenjak 3 malam, wahai Abu Hurairah? Kamu tahu tak, wahai Abu Hurairah, siapakah lelaki itu yang kamu tangkap 3 malam turut-turut, yang kamu berborak dengan dia, kamu lepaskan dia, tangkap lagi, lepaskan dia, dan malam semalam dia ajar kamu kelebihan ayat kursi. Kamu tahu tak siapa dia? Beliau, iaitu Sayyidina Abu Hurairah, telah berkata, tidak, saya tak tahu ya Rasulullah, siapakah orang itu. Baginda telah bersabda, itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Maksudnya syaitan yang datang dalam rupa seorang manusia yang telah ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah selama 3 malam berturut-turut. Rupanya yang mencuri itu adalah syaitan. Dia curi dan dia yang beritahu kepada Sayyidina Abu Hurairah rahsia kelebihan ayat kursi. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dia sampai bawakan tu macam seram ya. Syaitan. Hantulah istilahnya. Yang tu hantu. Saya rasalah tuan-tuan, kalaulah kan, kita contoh pernah tangkap orang 2-3 hari, tiba Tok Guru kata, kamu tahu tu siapa? Siapa Tok Guru? Hantu. Selepas daripada peristiwa itu, ada sambungan ya, maka demamlah orang itu 3 malam berturut-turut. Kalau orang Melayu lah, bila berjumpa hantu 3 malam berturut-turut. Tapi dalam kisah ni tak ada pula sana orang kata, maka takutlah saya kerana malam tadi 3 malam rupanya saya bercakap dengan hantu. Nak katanya tuan-tuan, para sahabat ni takut hantu. Tak ada pula sahabat, maka kalau kabutlah saya, ya Allah, ya Rasulullah, macam mana saya nak selamat, jangan hari datang lagi, tolonglah, tolong. Tak ada pun. Tak ada pula saya nak gurau kelang kabut. Sebab apa? Sebab para sahabat ni, mereka bukan dididik takut pada jin, bukan takut pada syaitan, bukan takut pada hantu. Kita orang Melayu pula, pergilah, hantu. Sebuah hantu pun dah takut, walaupun tak nampak hantu lagi. Sebab kita ditakut-takutkan dengan perkara ni. Memang syaitan ada, jin ada, memang ada. Tapi Allah menciptakan jin dan syaitan bukan supaya kita takut dengan dia. Dia musuh kita. Dan kita kuat dengan Allah SWT. Walaupun takut dengan dia. Tapi, cakap dia semangat je, tak takut kan? Takut juga. Saya pun seram juga kalau tengah malam kan. Hantu. Takut tuan-tuan. Sebab kita berkecil lagi sudah didoktrin didoktrin oleh masyarakat kita, tok nenek moyang kita, hantulah. Orang Melayu lagi dahsyat. Dia ada jenis-jenis hantu. Aqsamu syayatin. Hantu toyol. Ini hantu pencuri. Ini toyol ni. Kalau ikut orang Melayu, toyol punya. Saya nak boleh jumpa toyol. Ya, sebab orang Melayu bahagikan. Hantu yang mencuri, toyol. Hantu yang mengilai-ngilai, hantu langsuya. Hantu pontianak. Hantu yang melompat-lompat, hantu pocong. Hantu yang tinggi, itu hantu galah. Tengok kan? Hantu yang kepala saja terbang, itu hantu polong atau hantu penanggal. Punyalah kita sangat expert dalam membahagikan pembahagian jenis-jenis hantu di dalam masyarakat Melayu. Tuan-tuan, kalau kita tengok cerita-cerita kita pun cerita hantu memanjang. Hantu itulah, hantu inilah, sundar bolong lah, macam-macam. Tahayul belaka semua tu. Memang dia ada, syaitan ni ada.
Tetapi sebenarnya kita ni kena ada satu perasaan. Bukan perlu takut kepada dia. Saya teringat apa dia sebut oleh guru saya. Tak takut Ustaz? Takut juga. Sebab saya orang Melayu. Daripada kecil lagi memang ditakut-takutkan begitu. Ni, kalau contoh duduk bilik seorang-seorang. Saya tiba dengan ting, ting. Sudah. Alamak, siapa pula datang. Takut Takut kantu. Jadi, sebenarnya, kata Fadilatul Syekh Husri bin Rushdi, sebenarnya di antara dia sebut apa yang disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Husri bin Rushdi, di antara penciptaan kita dengan penciptaan hantu iblis syaitan ni, sebenarnya kita lebih kukuh penciptaan kita. Sebab kita adalah merupakan jismun yang apa, dia kita ni, kita punya badan kita ni, dia kasif. Dia maknanya dia orang kata apa, apa nak terjemah Melayu kita ni adalah makhluk Allah yang pejal. Kita ni bertubuh pejal. Kita bertubuh, dia juga bertubuh, tapi kita bertubuh pejal ni. Pegang kan bertulang ni. Bukannya kau pegang dia bertembus, tak. Syaitan iblis tak, dia adalah latif, jismun latif. Jisim dia badan juga, tetapi dia latif. Dia apa namanya, dia lembut. Dia bukan macam kalau kita pegang dia boleh sampai terpegang dengan badan, tak. Dia bukan boleh, dia macam angin gitu ya. Jadi antara badan yang pejal dengan yang tak yang macam asap dia begitu, agak-agak seperti itu. Sebab tu kata Syekh Husri bin Rushdi, sebenarnya kalaulah nak kira-kiranya, jin dan juga syaitan kalau tengok kita seperti kita tengok satu apa namanya, kereta api yang laju nak bergerak pada kita. Agak-agak kita selamba ke kita takut sangat-sangat. Tengok ni, orang ikat kita, la qadarullah satu orang kena ikat di rel kereta api tu. Kereta api tengah laju, saja. Yang dia kena ikat, gagak perasaan dia macam mana? Suka? Memang kelam kabut, sangat takut. Ini satu benda yang besar, yang laju nak pergi menuju ke dia. Memang dia sangat takut. Kata Syekh Husri, begitulah sebenarnya syaitan takut pada kita. Jin takut pada kita. Tapi, dah kita takut dengan dia. Dia pun buat berani. Sebab tu tak perlu dah lepas ni. Lepas ni saya harapkan apa namanya, syarikat-syarikat perfilman di Malaysia tukar daripada cerita hantu yang menakutkan, kita buat satu cerita hantu takut pada kita. Hantu pocong lari tercirit-cirit bila melihat orang datang pada dia. Buat cerita begitu, biar sampai masyarakat kita terdidik satu benda baru. Kita tak takut dia takut kita. Tengok macam saya nak buat, tak ada pun malam tu saya pun jadi tak ada tidur. Biasa je. Tak ada ya Allah, seram ya Allah. Tak ada. Sebab tak perlu nak takut pada jin dan syaitan. Dah lah dia musuh kita, buat pasal dengan kita, tiba kita pula nak takut dengan dia. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, inilah terjemahan bagi hadis ini. Dan kalau kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak pengajaran yang saya pun dah kongsi sambil-sambil tadi. Antara benda besar yang kita nak fokuskan di sini, maknanya kita nak Allah jaga kita, tetapi caranya sangat senang. Sebelum tidur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai habis ayat Al-Kursi. Itu saja. Apa kesan dia? Kita letak keyakinan dalam hati. Nabi dah sebut dah ni. Nabi takkan tipu. Allah akan jaga kita sepanjang malam daripada sebarang benda yang tidak elok. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memastikan syaitan tidak akan dapat mengganggu kita pada malam itu. Kadang-kadang kita mimpi yang menakutkan. Sebenarnya syaitan ni, kata Syekh Husri bin Rushdi Al-Hasani, betapa dia ni benci dengan anak Adam. Bukan sekadar masa kita jaga saja dia nak susahkan kita. Hatta masa kita tidur pun, dia nak takutkan juga kita. Dia nak menyusahkan juga kita supaya kita jadi susah, sakit, risau. Dia masuk dalam mimpi, dia menyusahkan kita sampai kita mimpi benda-benda yang menakutkan. Dia nak kita ni hidup susah. Dia tak akan senang kalau kita senang. Sebab tu dalam mimpi pun dia nak kacau. Sebab tu kalau kita mimpi yang menakutkan itu daripada syaitan. Mimpi menakutkan, itu semua daripada syaitan. Sebab tu bila kita mimpi yang menakutkan, pertamanya, kenapa tak baca ayat kursi? Dan Nabi kata Allah akan jaga. Kenapa siapa tak baca ayat kursi sebelum tidur?
Satu. Lepas tu yang kena baca ayat kursi supaya kita tidak langsung dapat diganggu oleh syaitan walaupun dalam mimpi. Yang kedua, katakan terlupa dan mimpi benda yang menakutkan. Nabi SAW dalam hadis lain, Sahih Bukhari juga, mengajar kita, pertama, mimpi menakutkan tak payah cerita dengan orang. Mimpi kena tikam, mimpi jatuh bangunan, mimpi kena baham dengan ular, mimpi kepala tergolek, tak payah cerita dengan orang. Walaupun kita tahu, apa maksud mimpi dia? Kita pula jadi kelam kabut. Apa? Syaitan memang nak supaya kita ni hidup dalam keadaan tak tenang. Tak perlu cerita dengan orang. Nabi kata bila mimpi, benda-benda yang menakutkan itu, bangun saya bermimpi, sangat ketakutan. Mimpi takut-takut begitu, apa Nabi ajar? Pertama, jangan cerita dengan orang. Walau kepada orang yang kita sayang sekalipun. Yang kedua, bila bangun-bangun saja tu, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kita ludah ke pihak kiri kita. Ludah sebagai isyarat. Yang mana kata Syekh Hussein bukan sampai keluar ilio tersembuh tu, tak. Macam ni jelas. Kita bangun tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Kita menghembuskan, memanglah ilio kita akan terkeluar sikit, tapi sangat halus. Bukan sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik. Kalau sebelah tu isteri, tak berdepek muka dia. Abang ni pasangan saya ke bulan Ramadan ni? Jangan tahan sabar saya, bang. Saya memang dah sabar, tapi kalau lebih-lebih sangat, kan saya terajang abang kan. Bukan begitu maksudnya. Kita hanya sekadar isyarat gitu, supaya ada hembusan, kita hembus ke pihak kiri. Itu sebagai pendinding yang diajar oleh Nabi supaya kita tidak lagi diganggu syaitan. Okey. Jadi maknanya benda ini senang baca ayat kursi, bukan susah pun, 1 minit, 2 minit tak sampai ke maknya. Tapi apa dia punya manfaat dia sepanjang malam, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Ini adalah kelebihan yang sangat senang untuk diperolehi, tetapi dia punya ganjaran sangat besar. Sepanjang malam kita dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan, kalau kita fikir, syaitan tu mencuri sebab dia lapar. Dan Nabi pun kata, wah bakazu. Dia penipu. Dia curi harta zakat tu sebab apa? Makan. Syaitan makan ke? Apa, makan chicken chop ke apa macam kita? Tak. Habis tu, dia curi apa? Nah. Saya pun tak tahu jawapan. Fikir. Setelah mengajar ni pun terfikir. Apa dia curi Masa belajar pun tak terfikir. Kadang-kadang tu lah. Masa kita menadah tak terfikir. Sekarang masa kita baca kita terfikir. Sebab apa hikmah dia. Syekh pun tak cerita. Kok Syekh cerita saya terlupa, maafkan saya lah. Syaitan tak makan kurma tu. Sebab apa dia curi Dah, lepas tu Nabi pun kata dia menipu. Qad kazabaka, dia telah menipu. Dia bukan susah pun. Habis dia curi buah kurma tu buat apa? Lepas tu dia kena tangkap kali pertama. Lepas tu berapa datang kali kedua? Bukan, kau kena tangkap lagi kau. Kau dah beritahu ke? Baik, dia tak datang. Untuk mengelakkan dia kena tangkap. Tapi kenapa dia datang lagi? Lepas tu kali ketiga datang lagi. Lepas tu ajar ayat kursi. Sebab apa Wallahualam, tuan-tuan. Yang saya terfikir sekarang, kok betul Wallahualam saya tak tahu. Tapi yang terlintas di hati saya sekarang, seakan-akan Allah yang telah menguasai dia, mentakdirkan dia untuk datang juga memberikan manfaat bagi kita. Dia tak nak bagi manfaat bagi kita. Syaitan ni dia tak fikirlah nak buat baik dengan kita walau sikit habuk pun, tuan-tuan. Tapi Allah yang menguasai, Allah yang bersifat sangat-sangat menguasai, yang memaksa dia untuk pergi juga walaupun dalam rupa seorang manusia. Bukan ada manfaat dia pun, dia bukan nak makan kurma tu. Tapi Allah yang takdirkan, paksa dia untuk bagi juga manfaat pada anak Adam. Untuk menghina dia. Kamu benci anak Adam Kamu tak nak sujud pada Nabi Adam dulu kan? Aku nak paksa kamu untuk bagi juga manfaat pada walaupun kamu benci. Walaupun kamu tak suka. Supaya semua kebaikan itu sampai juga kepada anak cucu cicit zuriat Nabi Adam. Tu yang saya terfikir sekarang. Wallahualam. Sebab dia tak makan kurma tu. Kemudian dia datang kali kedua, kali ketiga. Lepas tu dia ajar pula kelebihan ayat kursi. Dia suka ke? Memang dia minta kita. Memang syaitan cita-cita dia. Sonok sangat orang buat. Alhamdulillah dia baca ayat kursi. Lega hati. Ikut cakap kita. Dia ada pasal gitu ke? Tuan-tuan, bayangkan. Masa kita azan, dia lari. Masa kita azan, dia lari, tuan-tuan. Kata Syekh Hussein bin Rusdi, buat apa dia lari? Dia tak nak dengar azan tu.
Sambil dia lari tu, dia akan keluarkan bunyi kentut. Buk, tak bunyi macam mana. Bunyi buruk betul lah. Sebab apa? Dia yang didengar bunyi kentut dia. Bukan dia dengar lawang azan. Sebab apa tuan-tuan? Kata Syekh Yusri, sebab dia tak nak dengar azan kerana orang yang mendengar azan atau apa saja makhluk Allah yang dengar azan. Pokok, batu, binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang. Yang kita dah belajar sebelum ni kan. Kelebihan azan. Semuanya akan menjadi saksi di akhirat. Ya Allah, saya telah dengar dia telah ajak orang kepada kebaikan. Ajak orang untuk lakukan salat. Maknanya iblis ni sampai satu tahap. Iblis syaitan hantu ni. Dia sampai satu tahap dia tak nak jadi penyebab kepada kebaikan kita. Sampai kalau dengar azan pun dia lagi, dia bunyi biar kuat, bunyi kentut lah apa benda. Supaya di akhirat nanti, kau ya, saya tak dengar. Saya dengar kentut saya je. Dia tak nak jadi saksi yang menyebabkan kita dapat manfaat. Tapi kali ni, Allah Ta'ala paksa dia untuk bagi manfaat kepada kita. Walau dia tak suka sebenarnya. Subhanallah. Itu yang saya terfikirlah. Tak tahulah sama ada itu yang disebut oleh para ulama atau tidak. Apa pun saya akan cuba rujuk esok. Cuma saya terfikir sekarang, adakah itu manfaatnya? Kenapa? Sebab dia tak perlukan makanan tu dan dia memang tak suka kita. Tapi kenapa dia ajar ayat kursi? Supaya kita dapat manfaat daripada dia. Walaupun dia tak suka, kita dapat manfaat dari dia. Yang seterusnya tuan-tuan rahmati Allah. Bila dia ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah, saya terfikir dan teringat apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Kata beliau, jin dan juga syaitan ni dia boleh merupa. Dia boleh merupa. Tetapi kalau dia sedang merupa, kemudian dia ditangkap atau dibunuh dalam rupa tersebut, dia akan mati. Dia kalah dengan penjelmaan dia. Tidak seperti malaikat. Malaikat juga boleh merupa. Tapi kalau kita tangkap dia ketika malaikat sedang merupa, malaikat tidak akan terkesan dengan rupa itu. Malaikat tidak akan terkesan dengan rupa itu. Contoh, maksud dia kan, jin. Katakan jin merupa sebagai seekor ular. Kita tangkap dia dalam rupa dia seekor ular, kita tutup dia, kita ikat dia, dia tak mampulah nak keluar. Dia akan jadi seperti ular yang tak mampu lepas daripada sangkar. Sebab ketika ditangkap itu, dia dalam keadaan rupa penjelmaan dia. Dia menjelma. Contoh macam ni, dia merupa sebagai seorang lelaki. Lepas kena tangkap, kena ikat, dia boleh lepas, tak lepas. Beza dengan malaikat. Malaikat dia tidak terkesan dengan penjelmaan dia. Ini yang disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Malaikat tidak terkesan dengan penjelmaan dia. Tetapi iblis dan syaitan dia terkesan dengan penjelmaan dia. Contoh yang saya teringat sekarang. Kisah iblis yang bertemu dengan Nabi Idris AS. Sebagai disebut dalam kitab-kitab tafsir contohnya. Ketika iblis bertemu dengan Nabi Idris, akhirnya Nabi Idris telah cocok mati iblis, lalu butalah iblis sampai ke hari kiamat. Sedangkan iblis ketika datang itu, dia datang bukan dalam rupa iblis yang sebenar. Dia datang dalam keadaan menjelma sebagai seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi Idris AS. Lalu apabila dia tanya, adakah Tuhanmu mampu memasukkan dunia dalam telur ini? Dia bawa satu telur, dia tanya soalan kepada Nabi Idris, adakah Allah mampu menjadikan dunia seluruh alam ni semuanya masuk dalam telur ni? Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Idris, yang bertanya itu adalah syaitan, iblis. Lalu Nabi Idris AS yang ketika itu sedang memegang jarum, Nabi Idris cocok mata iblis, buta dia sampai ke hari kiamat. Dia terkesan dengan rupa penjelmaan dia. Berbeza dengan malaikat. Ambil contoh. Kisah malaikat maut. Malaikat maut pernah bertemu dengan Nabi Musa AS dalam rupa seorang manusia. Sebut Nabi Musa, aku datang nak ambil nyawamu. Semua Nabi-Nabi begitu. Semua Nabi-Nabi tidak akan diambil nyawa mereka yang mulia, melainkan setelah diminta izin terlebih dahulu. Para malaikat maut akan datang bertemu dengan Nabi, mana-mana Nabi, masuklah Rasulullah SAW. Dan menyatakan, saya minta izin untuk mengambil nyawamu. Kalau diizinkan, bawa diambil. Tak diizinkan, tak ambil. Jadi, satu hari, malaikat maut datang bertemu dengan Nabi Musa AS.
sebut pada Nabi Musa, aku datang nak ambil nyawa kamu. Akhirnya Nabi Musa telah memukul malaikat maut. Sehingga mata malaikat maut telah keluar daripada wajahnya. Lalu malaikat maut bertemu dengan Allah, nyata kepada Allah, hamba-Mu tidak mahu kembali kepadamu. Dengan mata ku dah terkeluar, ditumbuk oleh Nabi Musa AS. Adakah sampai ke hari ini malaikat maut buta sebelah? Tak. Malaikat maut tak buta sebelah. Sebab apa? Malaikat maut adalah malaikat. Malaikat tidak terkesan dengan penjelmaannya. Tapi iblis sampai ke hari ini mata dia sebelah buta. Sebab dia terkesan dengan sebab ketika dia merupa sebagai rupa seorang manusia, dicocok matanya. Manusia kalau dia cocok mata, dia akan buta. Maka iblis ketika itu, oleh kerana dia merupa sebagai manusia, dia terkesan dengan penjelmaan dia, lalu dia buta sampai ke hari ini. Ini antara maklumat yang kita dapat daripada baginda Nabi lah. Dia buta sampai ke hari ini. Dia buta sampai ke hari ini kerana dia dicocok oleh Nabi Allah Idris AS. Cuma secara amanahnya saya terlupa di mana saya dapat maklumat tu. Nanti saya akan rujuk balik tentang kisah malaikat iblis yang dicocok matanya oleh Nabi Idris. Kisah ni masyhur, cuma saya tak ingat sekarang di mana saya dapat. Besok saya akan cuba dapatkan. Sebab kisah-kisah Nabi-Nabi sebelum kedatangan Rasulullah, kadang-kadang sumbernya adalah Israiliyat. Kadang-kadang daripada sabdaan Nabi. Kalau ianya sumber Israiliyat, para ulama kata, kalau ia tidak bercanggah dengan akidah, dan kita tak tahu ianya benar atau tidak, kita cerita, sekadar cerita saja. Mungkin betul, mungkin tak betul. Sebab kisah daripada Israiliyat, itu kisah yang kita petik, kita ambil daripada Ahlul Kitab, daripada golongan Kristian, golongan Yahudi. Mereka ni ada kitab Taurah, ada kitab Injil, tapi mereka dah ubah Taurah dan juga Injil mereka, menyebabkan kisah yang sampai kepada kita daripada mulut mereka tu, kalau kita tak tahu dia ni betul ke tak betul, macam kisah ni, malaikat Nabi Idris pernah cocok mata iblis. Nabi Idris pernah cocok mata iblis. Bercanggah dengan akidah tak? Adakah datang daripada hadis? Saya nak kena pastikan balik. Katakan tak datang pada hadis, maka ia termasuk Israiliyat yang boleh diceritakan, tapi kita tidak meyakini ianya betul atau tidak. Mungkin betul, mungkin tak betul. Sebab mereka memang biasa dengan mengubah-ubah cerita. Tapi saya akan rujuk balik. Sebab seingat saya daripada hadis Rasulullah, saya pernah lalu kalau tak silap saya. Okey, ala kulli hal, kita nak bagi tahunya daripada hadis ini, iblis dia terkesan ataupun syaitan dia terkesan dengan penjelmaan dia. Berbeza dengan malaikat. Malaikat maut tadi, walaupun matanya ketika dia menjelma sebagai seorang lelaki itu, lalu ditumbuk oleh Nabi Musa, keluar mata dia, itu adalah mata yang terkeluar ketika penjelmaan. Sebab tu malaikat maut tidak terkesan. Buktinya ketika malaikat maut datang selepas itu kepada Nabi Musa, tak ada pula mata dia, tak ada. Sebab malaikat tidak terkesan dengan penjelmaan. Mungkin tuan-tuan tanya, apa kes yang Nabi Musa, kebetulan kita keluar cerita ni, apa kisah Nabi Musa bertumbuk malaikat tu? Kan? Sedangkan malaikat nak menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Kata Fadilatul Syekh Husni bin Rushdi, pertama, para malaikat kalau datang bertemu dengan para nabi dan para rasul dalam rupa seorang manusia, nabi-nabi dan rasul-rasul tidak akan tahu itu adalah malaikat, melainkan kalau Allah bagi tahu atau malaikat itu bagi tahu. Melainkan seorang nabi saja yang tahu itu adalah malaikat, walaupun malaikat itu tak beritahu dia malaikat. Siapakah nabi itu? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad satu-satunya yang kalau malaikat datang dalam apa rupa bentuk sekalipun, walaupun tak diberitahu itu malaikat, Nabi Muhammad tahu itu adalah malaikat. Macam kisah Sayyidina Jibril yang datang dalam rupa manusia dalam satu majlis, Nabi dengan para sahabat, malaikat Jibril datang dalam rupa seorang lelaki, tanya kepada Nabi, apakah dia iman, Islam, ihsan dan bilakah hari kiamat. Tapi nabi-nabi sebelum ini, kalau malaikat datang dalam rupa manusia, tak tahu itu malaikat. Kisah Nabi Allah Ibrahim AS, ketika datang gerombolan tetamu, Nabi Ibrahim pun sembelih anak lembu dan panggang untuk menjamu para tetamu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim tengok para tetamu tak makan. Datang sebagai tetamu tapi tak nak makan. Orang dulu kalau datang nak bunuh orang, dia datang ke rumah satu orang dengan tujuan nak bunuh orang tu,
Kalau orang tu bagi makanan, dia tak akan makan. Sebab dia pembunuh yang bermaruah. Takkanlah aku dah makan makanan dia, dah kenyang, betul aku bunuh dia. Main pembunuh dulu lagi bermaruah lah daripada pembunuh sekarang. Pembunuh sekarang, dia hentam, dia sebat, selesai semua, dia bunuh. Orang dulu tak. Memang dah jadi budaya orang dulu. Zaman Nabi Ibrahim dulu, kalau datang nak cari pasal, dia tak akan ambil manfaat pada orang yang nak cari pasal tadi. Jadi bila Nabi Ibrahim dah sediakan makanan aja buat makan. Seorang tak makan. Ketika itu Nabi Ibrahim mula takut air. Dia orang ni datang nak buat pasal dengan aku ke? Sebab apa? Malaikat tak boleh makan. Yang datang tu rupanya malaikat. Namun Nabi Ibrahim tak tahu itu adalah malaikat. Bila Nabi Ibrahim tak tahu itu malaikat, jadi Nabi Ibrahim ingat itu adalah manusia. Lalu bila manusia dijamu makanan. Sebab tu malaikat tak makan. Sebab malaikat tak boleh tak makan dan tak minum. Lalu akhirnya malaikat menyatakan kepada Nabi Ibrahim, kami adalah malaikat yang Allah Ta'ala utuskan untuk menurunkan azab kepada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Sama juga kisah Nabi Musa tadi. Satu orang lelaki datang jumpa Nabi Musa. Saya datang nak ambil nyawa kamu. Apa maksud dia? Ini orang nak bunuh aku. Daripada dia bunuh aku, biar aku pertahankan diriku. Lalu Nabi Musa pun menumbuk orang tadi atas dasar mempertahankan diri, kata Syekh Husri, kerana Nabi Musa ingat yang datang itu adalah lelaki yang mahu membunuh Nabi Musa. Sebab pun dia tak sebut saya malaikat datang nak ambil nyawa. Tapi dia sebut saya datang nak ambil nyawa. Maksud dia, aku datang nak ambil nyawa kamu. Apa maksud dia? Faham kita, ini pembunuh yang datang nak bunuh. Jadi tak silakan. Semestinya Nabi Musa akan pertahankan diri. Lalu Nabi Musa menumbuk wajah lelaki tadi. Rupa-rupanya lelaki itu adalah malaikat. Lalu mengadulah malaikat maut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu akhirnya Allah mewahyu kepada Nabi Musa bahawa yang datang itu adalah malaikat. Bukannya orang yang datang nak bunuh Nabi Musa AS. Jadi sini kita dapat satu pengajaran. Yang tahu itu adalah malaikat hanyalah Nabi SAW. Walaupun Allah tak beritahu, walaupun malaikat itu tidak memberitahu. Beza dengan Nabi-Nabi yang lain, semuanya tak tahu itu adalah malaikat. Malaikat setelah diberitahu oleh Allah, atau malaikat itu sendiri yang beritahu dia adalah malaikat. Ini adalah dipanggil khususiyah. Satu perkara yang Allah sengaja jadikan hanya untuk Nabi. Tidak pada Nabi-Nabi yang lain. Walaupun semua Nabi-Nabi ini adalah paling mulia berbanding dengan kita semua. Namun dalam banyak-banyak Nabi pun Allah muliakan. Yang ni lebih mulia daripada yang ni. Walaupun semuanya mulia. Sebab apa? Sebab Allah nak beritahu kepada kita, Nabi Muhammad ini sangat istimewa. Tidak ada sepertinya. Bersyukurlah kita, Allah rezekikan kita untuk menjadi umat kepada Nabi yang paling istimewa yang pernah diciptakan oleh Allah. Moga-moga kita juga akan bersama dengan lelaki paling istimewa ini di syurga kelak biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, jangan lupa amalkan mula malam ni. Masa nak tidur, jangan lupa baca ayat kursi. Sebab kita dah dengar hadis ni panjang lebar. Panjang pula cerita kita hari ni. Sejam setengah saya kira apa ni. Saya mohon maaf tuan-tuan. Mungkin ambil masa panjang. Sebab kita baca sejam je. Tapi kali ni sejam setengah pula. Kebetulannya manfaat yang kita dapat pada hadis ni banyak. Dan saya tak sampai hati nak membiarkan ianya berlalu tanpa dikongsi oleh semua. Kerana saya pun mendapatnya daripada para guru. Maka saya nak menyambungkan perkara itu. Tuan-tuan pun akan sambungkan kepada orang lain. Moga-moga kita semua dianggap sebagai orang yang telah menyampaikan kebaikan. Lalu kita bermanfaat dengan sebab ilmu yang bermanfaat tadi. Walaupun kita sudah pulang ke alam barzah. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, maafkan saya di atas panjang pula kita pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan masuk pada hadis yang ke-29 biiznillah, dan juga hadis-hadis yang seterusnya. InsyaAllah. Jazakumullah khair. Hayah nakhtim jalsatana bisalati ala sayyidina Nabi. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.